Cumanya kalau kita tidak berkesempatan untuk buat qabliyah subuh ni sebelum solat fardu subuh, maka kita boleh mengerjakannya selepas kita solat fardu subuh. Boleh, hukumnya harus. Tidak, niatnya tunai, bukan qada. Masih dalam waktu. Sebab waktu bagi solat sunat qabliyah subuh ni bermula waktunya dengan masuk waktu subuh. Berakhir waktu bagi solat sunat qabliyah subuh ni dengan keluar waktu subuh. Bukan dengan solat subuh, dengan keluar waktu subuh. Masih lagi ada waktu subuh, maka kita boleh mengerjakan solat sunat qabliyah subuh. Bahkan ada ketika sunat kita buat qabliyah subuh ni sesudah solat fardu subuh. Ada masa dan ketika solat sunat qabliyah subuh ni yang sunnahnya ialah selepas solat fardu subuh, bukan sebelum. Walaupun namanya sebelum. Solat sunat qabliyah subuh, solat sunat sebelum subuh. Contohnya apa? Bagi orang yang datang ke masjid, subuh telah diiqamahkan. Jadi kalau dia buat solat sunat terlebih dahulu, dia terlepas takbiratul ihram imam, mungkin terlepas rakaat pertama. Ataupun dia dah sampai ke masjid, dah dekat dengan iqamah. Maka yang sunnahnya ialah dia terus ikut solat berjamaah dulu. Selepas solat berjamaah, baru dia bangun dan buat qabliyah subuh. Ada dua cara yang disebut dalam hadis yang sahih. Cara yang pertama ialah kalau kita tak berkesempatan buat qabliyah subuh ni sebelum solat fardu subuh, maka kita buat qabliyah subuh ni apabila telah naik matahari. Dan cara yang pertama ni cara yang Nabi pernah buat begitu. Adapun cara yang kedua yang juga disandarkan kepada hadis yang sahih, caranya ialah selepas solat fardu subuh terus kita bangun dan buat solat sunat qabliyah subuh. Cara yang kedua ni dilakukan oleh seorang sahabat Nabi, nama dia Qais. Lepas dia solat subuh bersama Nabi, dia pun bangun dan buat qabliyah subuh. Nabi pun perhati dia, Nabi tanya dia, as-salatani ma'an? Kenapa sampai dua kali solat, wahai Qais? Sebelum solat subuh tadi aku tak sempat buat 2 rakaat solat sunat fajar. Jadi aku buat selepas solat subuh tadi. Maka Nabi kata, fala izan, kalau begitu tidak mengapa. Maksudnya Nabi benarkan. Banyak kitab-kitab yang menyebutkan perkara ini. Maknanya bolehnya kita buat solat sunat qabliyah subuh sesudah solat fardu subuh. Antaranya dalam kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malbari, yajuzu ta'khirur rawatib al-qabliyah 'anil fard. Ini bukan solat qabliyah subuh saja ni. Solat sunat qabliyah rawatib yang lain. Qabliyah zuhur ke qabliyah asar sama. Yajuz maknanya apa? Harus, boleh mentakhirkan, melewatkan solat sunat rawatib yang qabliyah ni daripada solat fardu. Jadi boleh kita buat qabliyah selepas solat fardu. Wa takunu adaan. Dan kita kata ni, solat qabliyah tu yang kita buat sesudah solat fardu tu, nak nama qada ke nama ada? Tunai ke qada? Jawabnya adaan, tunai, bukan qada. Wa qad yusannu, bahkan kadang-kadang disunatkan kita mengerjakan solat sunat qabliyah tu sesudah solat fardu. Ka'an hadara, seperti mana seorang yang hadir, wassalatu tuqamu, dia hadir ke masjid, solat sudah diiqamah, atau qarubat iqamatu, ataupun waktu iqamah sudah dekat, bihais law ishtaghala biha yafutuhu tahrimul imam, dengan sekira-kira kalau dia mengerjakan juga solat sunat qabliyah tu akan meluputkannya takbiratul ihram bersama imam. Fayukrahu, maka makruh hukumnya dia solat sunat qabliyah ketika itu. Dan yang sunatnya ialah dia buat berjamaah solat fardu tersebut. Sesudah itu baru dia bangun buat solat sunat qabliyah. Jadi kita boleh buat dua cara itu. Cumanya mungkin kalau dah belum menjadi kebiasaan, kita pun bangun buat solat sunat qabliyah semua, orang jadi pelik pula. Orang tengok apa hal ni? Kan? Solat apa pula tu? Mana boleh solat waktu ni? Tak apa, biarkan dia. Lama-lama nanti dia faham.